Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita akan sambung pembacaan kita pada muka surat 39 perkara 1.3.4, penerimaan golongan bid'ah terhadap sumber akidah yang asli. Kita sebut baru ni sumber akidah yang muktamadnya ada dua, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita juga telah sebut bagaimana cara ulama salaf menerima sumber akidah ini dengan 5 metod. Mereka sama sekali tidak menerima sumber lain kecuali Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak tukar fahaman akidah dengan lafaz-lafaz atau cara yang luar daripada kefahaman mereka. Dan beberapa kaedah yang telah kita sebutkan, kesimpulan dia, mereka mengambil sumber ini dengan cara yang asli. Adapun golongan ahli bid'ah selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, empayar Islam telah menakluk negara-negara lain yang berjiran dengannya. Umat muslimin mula berhadapan dengan kebudayaan dan adat resam yang berlainan. Mereka berusaha mempengaruhi negara-negara tersebut menerima Islam, dan usaha-usaha ini telah diterima dengan baik. Kita kena ingat, Islam bukan agama orang Arab. Islam bukan agama orang Melayu. Islam agama seluruh umat manusia. Selagi dia bernama manusia, di mana sahaja dia berada, dia berhak untuk mengetahui tentang Islam dan menerimanya dalam kehidupan mereka. Alhamdulillah, dulu atas hasil usaha para sahabat, para tabi'in, tabi'in, Islam berkembang dengan pesatnya, boleh menguasai kuasa-kuasa besar walaupun mereka asalnya tidak pernah mengenali Islam. Sehingga dikatakan di China ada kubur sahabat Nabi. Kubur siapa? Di China ni, orang pergi China. Siapa pernah pergi China? Tak pernah. Pergi China, pergi beli beg. Mana? Pergi beli kain. Tak ada pergi jalan papak masjid-masjid. Nak sebutnya, itulah sifat Islam. Islam mesti dikembangkan. Islam mesti diberitahu kepada orang lain. Sayangnya benda ni tak berapa nak berlaku di tempat kita. Kita duk berjiran dengan orang bukan Islam puluh-puluh tahun. Tepi rumah kita siapa dia? Cina. Ayah dia tu asal kecil lagi duk ngatuk dia. Dan siapa ayah dia mati, anak dia pula tua dah. Puluh-puluh tahun duk berjiran dengan kita. Tak masuk Islam lagi. Tak masuk Islam. Bapa? Sebab kita tak ada satu usaha nak memperkenalkan Islam kepada bangsa lain. Faham tak? Kita anggap Islam eksklusif untuk orang Melayu. Mu Cina, ngekah tak boleh makan. Rebel tak boleh makan. Faham tak? Kita ngekah tak ajak Cina sebelah rumah. Kereta berjujuk, berhenti. Ngekah boleh cucu, kembar. 4 ekor kambing, besar lah. Kau cucu pertama, kembar jatuh 2 orang. 4 ekor kambing, beli pula daging 50 kilo. Jiran Cina tepi rumah. Kelipah. Ayah, lamai orang, lamai kita dapat itu cucu baru. Oh, itu sedap makan, bau sedap. Mesti kambing ini.
Tak weak dia. Mana? Deh. Dia digak tiap-tiap kali raya Cina 5 skotok. Perayaan kuih bulan. Okay. Wi pula dengan kuih bulan. Kuih dacing tak ada. Mana? Kuih bulan yang ada. Dia ni, wi sama kita. Kita ada wi apa ke dia? Kita tak pernah bercakap tentang Islam kepada dia. Apatah lagi lah ni usaha-usaha yang lebih dahsyat untuk memburukkan Islam kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam di Malaysia ni dah berapa ratus tahun dah duduk di tanah Melayu, tapi tak kenal lagi Islam. Dia semakin kuat dengan pegangan agama dia, dah kita semakin longgar terhadap pegangan agama kita. Zaman Nabi kita belajar ni, umat muslimin mula berhadapan dengan kebudayaan dan adat resam yang berlainan. Bila dibuka kepada negara-negara yang berjiran, negara-negara berjiran, kalau kita belajar tanah Arab ni sebelum daripada kedatangan Islam, dia ada banyak kerajaan. Kerajaan Yaman, kerajaan paling lama sekali. Lepas tu kerajaan Iraq, kerajaan Syam. Tu kerajaan-kerajaan yang ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mempunyai pengaruh yang besar. Hak tu semenanjung tanah Arab. Hak luar lagi ada dah masa tu, kan? Masa tu ada dah di China, ada tamadun Cina, di India ada tamadun India, di Eropah, di mana seluruh dunia ni manusia telah ada. Islam alhamdulillah berkembang. Bila berkembang, maka mula bercampur aduk dengan adat resam. Mereka berusaha mempengaruhi negara-negara tersebut menerima Islam, dan usaha ini diterima dengan baik. Islam bukan masuk dengan peperangan sebagaimana dakwa setengah pihak yang nak memburukkan Islam. Islam tersebar dengan mata pedang. Biasa dengar ada ayat tu. Tu satu dakwaan yang cukup tidak tepat, tidak betul. Islam bukan tersebar dengan mata pedang. Tu perang tu ustaz, perang Islam nak mempertahankan diri. Islam diserang. Islam tak pernah menyerang. Nabi menghantar surat kepada raja-raja lain. Hantar surat. Aslim taslam. Islamlah, nescaya kamu akan selamat. Dunia kamu akan selamat, akhirat kamu akan selamat. Bukan masuk Islamlah kamu akan selamat. Kalau tak Islam aku serangmu. Tak, bukan gitu. Dengan cara yang baik, akhlak-akhlak yang baik ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi, mereka dapat terima. Sama juga di tanah Melayu. Tanah Melayu ni kata Islam ni masuk melalui pedagang-pedagang daripada Arab, daripada India, kan? Bapa orang Melayu boleh terima tu? Sebab akhlak. Akhlak menego dengan betul. Ia berurusan dengan orang ni molek. Hak marah molek, dia kata molek. Kalau salah bui hak tak molek, nak pergi tukar, dia pergi tukar. Tapi tengok orang hak tidak Islam, one's soul cannot be changed. Telah dijual, tak boleh tukar. Biar tak punah pun, biarlah berapa pun. Akhlak yang baik, maka orang boleh terima Islam ni. Maka penduduk negara tersebut telah berusaha menterjemahkan sumber-sumber agama serta memahami dan menyesuaikan diri mereka dengan kefahaman dan kehidupan Islam yang tulen. Orang baru belajar Islam ni memanglah dia akal ke dia. Allahu Akbar. Dia jaga agama tu dengan baik. Malangnya, di sebalik usaha-usaha ini timbul juga golongan-golongan fasik yang cuba menyelewengkan keaslian sumber-sumber agama, khususnya dalam akidah. Biasalah, jahat ni ada semua. Mau tidak, tak jadi sedap cerita. Okay? Mesti ada jahat. Bawang putih, bawang merah, ada ibu tiri. Mana? Adalah hak penjahat dianya. Labu-labi ada lagi penjahat. Joe Rambo. Pada zaman pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah yang bernama Al-Ma'mun,
Di antara tahun 198 hingga 218 Hijriah, usaha besar-besaran telah dilakukan untuk menterjemuh buku-buku falsafah Yunani ke dalam bahasa Arab, terutamanya falsafah Socrates, Aristotle dan Plato, tokoh-tokoh falsafah barat. Dibuat usaha untuk menterjemuh ke kitab-kitab falsafah ke dalam bahasa Arab. Falsafah ini berdiri di atas landasan hukum akal atau mantik semata-mata yang merupakan sumber ilmu yang utama kepada mereka. Orang barat ni cukup memuja ni 3 nama ni. Mereka adalah ahli falsafah yang guna akal semata-mata. Usaha terjemahan ini telah meninggalkan pengaruh yang mendalam dalam pemikiran segolongan umat Islam yang terpengaruh oleh falsafah musyrik ini. Setiap usaha dia kena ada hasil, dia kena ada mesti ada kesan. Kesan dia ramai orang Islam yang terpengaruh. Di antara kesan pengaruh ini, apa dia? Timbulnya kaedah hukum akli, di mana akal diberi peranan utama dalam menentukan kefahaman akidah Islam, mengatasi peranan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Bila akal diberi tempat yang utama, maka dia mula menolak nas-nas yang berlawanan dengan hukum akal. Apabila jatuh lalak ke dalam minuman, maka selamlah dan buanglah, maka minumlah air tersebut, kerana salah satu sayap itu ada penawar dan salah satunya adalah racun. Hadis ke tak? Hadis. Akal boleh terima ke tak? Lalak duk makan tahi ke mana? Mari jatuh atas minum kena selek buai minum minum. Mu amin aku dok dah. Dia mula menolak apa yang bercanggah dengan hukum adat. Apa yang bercanggah dengan hukum akal. Mari hadis hak kita biasa dengan Nabi Sulaiman yang berniat untuk jima 100 orang isteri dia dalam satu malam. Dia mula tak boleh terima. 100 orang semalam biar betul. Setara mana ni, bukan kuasa kuda dah ni. Kuasa dinasor dah ni. Kan? Dia mula memperlekeh-lekeh ke hadis-hadis yang sahih. Apa ni? Hukum akli. Orang-orang hak berpegang pada falsafah ni, lagu itulah jadinya. Hasil dari ini maka terdapat golongan-golongan yang kononnya cuba memperdekatkan sumber-sumber wahyu dengan falsafah Yunani, lalu menamakan percampuran tersebut sebagai falsafah Islam ataupun ilmu kalam. Biasa dengar ilmu kalam? Kita ngaji sifat 20 tu, antaranya ilmu kalam hak yang mana mula-mula belajar tu gak, Masya Allah, faham molek. Ya, Ustaz? Habis nak kongsi tak apa? Ada budak tu lali? Apa tu lali? Kereta start sekali dia? Takut start pelik lah. Mana? Takut start pemotor. Kena royak. Ingat tu sekali naik kereta ayah saya, kereta lama. Dia pergi ambil kita di rumah ni, pergi jalan, minyak habis. Berhenti tesi minyak, tak buah minyak. Cari tempat buah minyak, tak jumpa paksa dah. Pah ke boh dalam jabak tubik, duk keliling kereta. Kena start tak tepi, orang duduk belakang tu duk tubuh minyak ni. Tak jumpa. Zaman tu mana ada telefon tangan, nak telefon tanya. Lama dah masuk start sekolah menengah. Tak jumpa cacat. Mari orang tua seorang, gua no ni. Punah tak punah nak cari tempat buah minyak. Dia kata. Dia bah kereta pelik, kereta lama ke. Dia gilit belakang, dia cokeh nombor pelik. Enggak dia dik.
Nombor apa? We nak koci tak apa. Kali tu. Ha. Hari ni ramai sikit kereta. Terwi caranya parking bertingkap lepas. Mana? Driver kereta pelik tu mari, dia cokeh nombor pelik. Belakang tu kan nombor pelik tu dia cokeh. Ada situ. Kata bahasa. Kereta lama. Kereta hok macam filem Batman hok segena tajam gitu. Oh, tahu jenama gapo. Alah. Lepas tu hala ni pula, hak jenis pesen baru pula, payah juga. Security banyak saja. Ambo sekali YB kat ni suruh start, YB kat Allah. Start tali kereta ambo start. Oh. Gi pulah tekak pulah tak itu. Tok. Kata penuh kata YB ni. Oh, gi pula kalah tak start. Allah tak ingat lagi kau start. Nikah ni kena tok kat gear tu biar bunyi tik. Security takut ke curi. Tu kena ayak perabi. Cara-cara start tu. Lah ni hok pelik lagi tak ada anak koci. Okay. Tekan ya start. Pelik. Sikit lagi kereta tak ada. Kereta tu tak ada. Aduh. India Pakistan dia buat ngeping kereta mesyuarat ni iklan lagu mana nak suruh laku kereta kita ni bangun sore wicadangan kita buat iklan kereta kita ni boleh potong semua kereta pom pada gak mampu driver apa tu buka-buka tengok enjin tak ada habis ngeping boh marah kata mung kita nak jual kereta ngeping kereta mampu tak ada enjin apa ni tu nak ayat kereta kita tak ada enjin tu potong kereta orang. Kalau ada enjin kat kau terbang potong. India punya iklan. Maka timbullah satu ilmu nama falsafah Islam. Kononnya falsafah Islam, ilmu kalam yang mana sebenarnya ilmu ni tak ada dalam Islam. Pendekatan falsafah Yunani dengan ilmu Islam. Maka nama dia ialah falsafah Islam. Dengan ini berlakulah satu pencemaran sumber-sumber wahyu yang asli. Tercemar dah. Kalau sebenarnya tak ada. Kita nak kena faham yadullahi fawqa aydihim mudah ya. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Lagu tangan Allah, serah dia lah. Bukan kerja kita duk mikirnya. Mudah ke tak? Mudah ya. Tapi mari ilmu ni nya takwil, nya kona. Akhir tok guru tak faham, anak murid tak faham. Mana? Kira dia, banyak selajuk falsafah yang masuk. Imam Asy-Syafi'i ada berkata, "Ma jahalan nasu wala ikhtalafu illa litarkihim lisan al-gharbi." Wa mithlihim ila lisani Aristoteles, yang bermaksud tiada manusia itu menjadi jahil dan berselisih pendapat melainkan disebabkan mereka meninggalkan bahasa Arab. Anak koci kereta. Siapa ada kereta we belakang anak koci. Dia hak bahasa Arab tu lisan al-Arab buat titik tu. Titik tu tak ada. Ma jahalan nasu wa lakhtalafu illa litarkihim lisan al-Arab wa mithlihim ila lisani Aristoteles. Tiadalah manusia itu menjadi jahil. Manusia ni tak jahil, katanya Imam Asy-Syafi'i, dan tidak berselisih pendapat melainkan disebabkan mereka meninggalkan bahasa Arab yang asli dan cenderung kepada bahasa pemikiran Aristotle. Siapa kata ni? Imam Asy-Syafi'i yang wafat tahun 150 Hijriyah. Kalulah orang Arab ni, manusia ni tetap berpegang dengan bahasa Arab yang asli
tanpa dicampur dengan pemikiran Aristotle tu tadi, masyarakat Arab tak balah. Masyarakat Arab tidak akan berselisih pendapat, khususnya dalam masalah akidah. Jadi selisih ni kih pencemaran sumber asli. Katanya juga, kata Imam Syafi'i lagi, hukumanku terhadap ahli kalam ialah dipukul mereka dengan pelepoh tamah. Kalau tanya aku, ahli kalam, orang hok duk tekan kepada falsafah Yunani sehingga meninggalkan kaedah ilmu Islam yang asli, mereka ni patut ditangkap dan dipukul dengan pelepoh tamah, kemudian diusung di atas unta mengelilingi kabilah-kabilah serta dilaungkan kepada mereka bahawa inilah balasan kepada siapa yang meninggalkan Al-Quran dan hadis dan berpandukan ilmu kalam. Mari mana ni? Kalau kita perhati, dia ada nota kecil nombor 3 dengan nombor 4. Perasan tak? Buku kita ni rujuk ke dia belakang sekali. Belakang sekali pada muka surat yang ke 497. Cara nak tengok maraji' dia. Nombor 3 tu, tengok nombor 3. Saunul mantiq wal kalam an fannil mantiq wal kalam li Jalaluddin As-Suyuti. Tu nama kitab. Kalau orang tanya, mu ambil mana ni kata-kata Imam Syafi'i ni? Kita kata ambil dalam kitab Saunul mantiq wal kalam an fannil mantiq wal kalam. Siapa tulis? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dicetak oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut. Cetak ke mana? Cetak ke Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut. Muka surat dia muka surat yang ke-15. Patu hak Imam Syafi'i kata nak tengok pelepoh kemar tu, nak heret atas huta, patu pakat royak, inilah orang yang meninggalkan Al-Quran, yang berpandukan ilmu kalam sahaja. Ambil mana? Nafsul Masdar. Kitab hak tulah. Kitab atas tadi. Cuma muka surat dia muka surat 65. Pergi cari lah kitab tu. Kitab cetak ke Darul Kutub Al-Ilmiyah. Siapa penulis dia? Imam As-Suyuti. Tajuk dia Saunul Mantiq wal Kalam an Fannil Mantiq wal Kalam. Pencemaran ini disusuli pula dengan pengaruh hawa nafsu. Tadi sebab dia apa dia? Falsafah Yunani. Capur lagi dengan hawa nafsu pula. Dalam penerimaan terhadap sumber-sumber wahyu tersebut, maka timbul pula golongan-golongan yang mengatakan kami tidak beriman dengan perkara-perkara gaib, atau kami tidak mengesahkan sesuatu perkhabaran wahyu melainkan khabaran itu diterima oleh akal. Ni bila falsafah capur dengan hawa nafsu manusia tu tadi, timbul slogan-slogan kategori dia, kami tak boleh terima benda-benda gaib. Gapa dia malaikat-malaikat ni? Mau je kelih malaikat. Kita kata malaikat tengok. Dia malaikat. Mau je kelih malaikat. Tu hasil dia nya. Dia mula menolak perkara-perkara gaib, termasuklah Allah Ta'ala, termasuklah apa nama ni, syurga, neraka, dosa, pahala. Ada juga yang berslogan kami tidak mengesahkan suatu perkhabaran wahyu melainkan khabaran itu diterima oleh akal. Kita akan kata wahyu tu Quran ke hadis ke tu sah kalau bertepatan dengan akal. Marilah mu ayat Quran ke hadis ke hak tak boleh akal tak boleh terima, sorry, we cannot accept it. Tu kau tak tahu? Mana? Kita tak boleh nak terima, dia kata begitu. Tak boleh nak terima. Nak kecek putih lah mengurus teknik hak tolu-tolu dia putih sama-sama pun. Kemudian lahir pula golongan tariqat sufi. Ya setan ni banyak pesing, Allahu akbar. Asal manusia sesak ya. Asal manusia sesak. Hak tadi hak golongan akli. Hak nak terima akal ya. Ada satu golongan ya terima agama, terima hadis, terima Quran, dengar serban, dengar jubah, dengar amalan.
hok gila kau amalan ni ke. Setan masuk juga. Sebab itulah carilah buku, belajar dan bacalah Talbisu Iblis. Cukup comel buku tu. Talbisu Iblis. Belitan Iblis. Talbisu Iblis. Buku tu sebut pada kita lagu mana syaitan itu menggoda anak Adam, siapapun mereka. Siapapun mereka. Tidak terkecuali godaan syaitan terhadap orang-orang agama, ustaz-ustaz yang duk mengajar ni. Ingat tak ada setan ke? Tu besar kat atas kepala tu. Belum mari tak ada goda dah. Tak gila. Mu tak cekak. Mana mu sakit belakang. Tak gila. Orang tak bayar elang. Tak gila. Orang macam-macam. Bila sampai sini, bila sampai sini tengok kereta banyak. Masa aku ngajar ramai orang ni. Ramai minat kat aku. Ni noyak setan ni. Dia tidak akan dia berdiam diri. Mari duduk atas kursi pula. Duduk tengok dua nah. Live. Dulu saja lah dua. Asal kita ni penuh. Tidak ikhlas. Ngajar artis saja. Berjaya setan. Golongan tu ustaz. Hak ni hak budak-budak. Ada setan cara dia pula. Duduk busy. Suruh tidur, suruh jenera. Setan belakang tu. Golongan ahli sufi, golongan tarikat ahli sufi ni, dia bukannya orang-orang hak karut-marut dah. Orang hak nak ke agama. Orang hak nak kepada Islam. Tapi dia masuk tarikat sufi menyeleweng yang mengatakan kami tidak menerima melainkan dari syekh kami pula. Puak-puak ni ke? Dengan syekh tu ke? Habis tak? Kita kata hadis Nabi. Hadis lah. Tapi syekh kami kata gini. Cakap syekh kami tak kerti hadis. Habis. Mengingat syekh kita orang tak ngaji hadis ke? Syekh kita orang ni 1,000 hadis lepas lu. 1,000 hadis lepas lu. Baca tehoh tak betul. Syekh mu tu tehoh tak betul. 100,000 hadis lepas lu. Kami tidak dapat berjalan melainkan menurut tarikat syekh kami. Kami tidak dapat memahami kehendak-kehendak Al-Quran dan hadis melainkan dari syekh kami. Demai syekh semata. Sampai ke syekh mati pun duk berharap ke syekh dia lagi. Kuatnya dengan syekh ni, syekh mati dah. Syekh mati. Masuk kubur dah. Giliko kubur syekh. Ya syekh, kami mari jauh. Tak ada mari nawak baru ni. Mu sakit. Mari duk bobel kubur. Ni kami mari ni. Ketahuilah kami mari. Tunggulah kami di akhirat. Kami nak bersama dengan kamu di akhirat. La ilaha illallah. Nabi dia ajar nak bersama dengan Nabi. Dia nak bersama dengan syekh dia. Syekh kami bersama dengan Nabi lah, ustaz. Kenapa tidak direct dengan Nabi? Kenapa kamu tidak direct dengan Nabi? Talih mengaku dia syekh kami. Payah. Berikutan dari inilah timbul pula puak-puak kebatinan, termasuklah golongan Syiah yang kemudiannya mempergunakan pengaruh politik pula untuk mengubah dasar dan sumber akidah menurut kehendak hawa nafsu mereka. Habis kumpulan sufi timbul batiniyah termasuk Syiah. Syiah lebih agresif. Dia masuk politik, dia pegang kuasa. Bila ada kuasa, dia ubah. Macam-macam gapo dia boleh ubah. Dasar pendidikan negara. Lah ni tengok pendidikan negara kita. Siapa hero kemerdekaan? Bapa kemerdekaan? Tunku Abdul Rahman. Tak timbul ulama-ulama. Tok Janggut timbul lah. Tapi lawan British sebab cukai sirih. British mengenakan cukai sirih. Cukai tok. Kepada kapur. Tok Janggut marah. Tok Janggut bangun menentang British. Korok mu. Tapi dah dia pergi kuasa. Dia boleh ubah fakta jadi auta. Tok Janggut ni ulama. Ngaji Mekah dengan ulama terbilang. Cekaklah balik lawan putih ki cukai sirih. Cukai sirih pe.
Orang kampung tani sirih, nak jual sirih kedai tu kena bayar cukai. GST lah. Bayar cukai pada pihak kerajaan. Oh, orang kampung tak boleh terima. Tok Janggut pun bersama orang kampung. Inilah yang diajar Syekh Abdul Rahman Limbu. Okay. Tu semua ulama-ulama, mak kilau, ulama. Tak naik, hak naik siapa? Orang-orang dia. Anak-anak buah dia. Tunku Abdul Rahman, Tok Hussein Ong, Abdul Razak. Siapa yang memerintah, dialah yang melakarkan sejarah. Dialah yang melakarkan sejarah. Oh tu geger baru cerita Mat Indra. Siapakah Mat Indra? Okay. Adakah dia petualang? Ia pergi serai Bukit Kepung, okay, bersama dengan Khomeini. Tak, dia bukan petualang, dia bukan Khomeini, dia pejuang kemerdekaan. Lawan British, lawan orang putih. Sebab masa tu orang putih yang menjajah kita. Mat Indra pergi lawan. Tiba-tiba jadi petualang sebab lawan orang putih. Pahal dah lemu ni? Nampak pening. Penat sungguh. Itulah yang berlaku dalam dunia Islam itu. Siapa yang memerintah, Syiah ni dia agresif, dia pandai politik. Dia pandai politik. Sebab tu dia boleh pegang negara Syiah ni. Ada Iran lah ni. Kita nak lawan dia, kita kena berpolitik selangkah lebih daripada dia. Kalau kita politik di belakang dia, dia sama. Bila politik kita selangkah depan dia, barulah kita boleh baca langkah-langkah dia. Demikianlah seterusnya penyelewengan berlaku dalam cara penerimaan sumber akidah yang menyebabkan perpecahan umat menurut kehendak akal dan hawa nafsu masing-masing. Mula pecah sebab turut kehendak akal, kehendak hawa nafsu. Untuk memahami perkara ini dengan lebih lanjut, maka bacalah. Maka pembaca adalah dianjurkan membaca sendiri buku-buku berkenaan firqah Islamiyah, perpecahan golongan-golongan Islam yang asasi seperti kitab Maqalat Islamiyin Abu Hasan Al-Ash'ari ataupun kitab Al-Milal wan Nihal oleh Asy-Syahrastani. Contoh dua kitab dia bagi. Carilah Al-Milal wan Nihal, agama-agama dan aliran-aliran yang ada, yang berpecah. Nabi kata orang Yahudi berpecah 73, Nasrani 72, umat aku 71. So dari syurga, hak lain neraka belaka. Ingat tak hadis tu? Okay. Kulluhum finnar illa wahidah. Masuk neraka belaka 70 tu. So ya tak masuk neraka. Memadailah dengan merenungkan kenyataan ini. Kesimpulan dia dalam bab ahli bid'ah ni menerima sumber asli, kira kesimpulan bagaimanakah cara penerimaan sumber-sumber akidah oleh golongan-golongan yang menyeleweng ini dapat kita terima sebagai lebih afdal dari cara penerimaan para sahabat, tabi'in, imam-imam besar dalam fiqh dan ahli-ahli hadis yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Lagu mana kita nak terima cara ahli bid'ah ni terima sumber asli? Lebih afdal daripada sahabat, tabi'in, tabi'in terima. Bolehkah kita dengan akal yang marah mengatakan cara mereka lebih afdal? Bolehkah gitu? Tak boleh. Akal yang waras tak boleh terima cara ahli bid'ah ni menerima sumber asli. Akal yang waras akan mengatakan cara ulama salaf itu adalah lebih afdal. Cara yang asli, tidak bercampur dengan hawa nafsu, tak bercampur dengan adat resam agama asal, tidak bercampur dengan hasutan syaitan dan sebagainya. Bagaimanakah dapat kita yakini bahawa cara golongan bid'ah inilah yang lebih selamat dalam penerimaan akidah? Adakah kita mikir cara ahli bid'ah lebih selamat? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Cara ulama salaf itu lebih selamat. Cara ulama salaf itu lebih afdal. Sudah pastilah cara penerimaan ulama-ulama yang terawal adalah lebih selamat, lebih bijaksana, lebih arif dari golongan bid'ah dalam kurun-kurun selepas daripada mereka. Habis bab yang pertama, kita masuk bab yang kedua, Islam, iman dan juga ihsan. Islam, iman dan ihsan. Kita belajar dalam hadis mana?
Hadis Jibril. Ingat tak Zadul Talibin ada kan? Hadis Jibril. Nabi bersama dengan sahabat, Sayyidina Umar cerita. Iz tala alaina rajulun. Muncul seorang lelaki yang mana pakaian dia putih. Tidak menunjukkan dia ni baru mari daripada perjalanan yang jauh. Rambut dia hitam, minyak. Okay. Kalau orang mari jalan jauh ni, rambut mestilah kusut masai, kering, okay. Pakaian berdebu. Tapi dia ni dok rapi. Seolah-olah dia ni penduduk Madinah. Seolah-olah dia penduduk Madinah. Penduduk setempat. Tapi nak kata penduduk setempat, la ya'rifuna ahadun, la ya'rifuhu ahadun minna. La ya'rifuhu ahadun minna. Seorang pun kami tak kenal dia ni. Seorang pun tak kenal. Kalau kita belajar hari ni ke, seronok. Siapa kau ayat tu dia bahas. Bagaimana Sayyidina Umar tahu, orang lain juga tidak tahu. Bagaimana Sayyidina Umar tahu, orang lain juga tidak kenal. Okay. Kita ni ramai. Masuk sore, maka cek dengan ustaz. Lepas lama, awak pun bercerita. Baru ni masa ustaz jangan ajar mari sore tu. Gini. Kita tak kenal belakang. Mu tahu mana? Okay. Awak tahu mana, orang lain juga tak kenal. Ni bahas ni, hadis tu bahas. Ulama-ulama hadis ni bahas. Bagaimana Sayyidina Umar ni tahu. Ada jawapan dia. Setiap persoalan ada jawapan. Siapa tahu? Lagu mana Sayyidina Umar tahu? Siapa tahu bagaimana Sayyidina Umar tahu orang lain juga tidak kenal lelaki tersebut? Gitu? Ulama-ulama tulis Sayyidina Umar ni tahu sebab orang lain pun duk badi bisik. Duk badi akak. Mana? Dia cuik pun siapa? Habis duk main tahu kenal. Pelik, mari tanya, Nabi jawab betul. Mari tanya, Nabi jawab betul. Oh, badi nanya susi. Hadis tersebut duk cerita tentang apa dia? Iman, Islam, iman dan ihsan. Baik. 2.1 akidah dan juga amalan. Kitab ni dia banyak nombor. 2.1, 2.2, 2.21, 2.21.1. Mana? Kena buat rajah molek baru faham. Pan ni tengoklah pan ni. Nombor tu panjang kan main. Nombor dia tu. Akidah dan amalan, meskipun seperti mana yang telah diterangkan dalam bab 1.1 tadi, bahawa masalah akidah yang wajib diiktikadkan adalah merupakan keyakinan hati terhadap perkara gaib, tetapi kesempurnaan akidah itu tidak pula akan berhasil tanpa disusuli oleh pelaksanaan dari amalan-amalan anggota badan. Tak padai dengan iktikad sahaja. Iktikad ataupun pegangan itu mesti dibuktikan. Laisal imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Hadis Nabi. Dah ingat hadis ni. Laisal imanu bitamanni. Iman ni bukan jenis pesi koyak. Kuat iman hari ni. Kuat ni 100% ni. Okay. Duk koyak atas katis sore. Bukan pesen tu. Iman ni ma waqara fil qalbi. Gapo yang kamu tanam kukuh dalam hati. Lepas tu wasaddaqahul amal. Kamu buktikan pegangan kamu itu dengan dia amal. Kita kuat pah ustaz, kita kuat kata. Koyak kuat pah. Bukti ke dia? Dah. Oh ustaz tengok ni, baju hijau, piyuh hijau, selipar hijau lagi ustaz.
Tak sebut suara dalil lagi tu ijah. Mana? Itu ijah belaka tu pelana motor. Lidi, gata basikal. Gata basikal cak ijah. Mana? Kuat. Tu bukti dah. Bukti dia kuat ijah, kuat apa? Kuat orang belaka. Tak pipi rapak sampai kau kereta. Orang ada pembuktian. Bukan setakat royak je. Kita kuat sat, kita kuat. Kuat. Tapi tak ada pembuktian. Minat bola. Kita minat bola ustaz. Kecek bak bola. Okay. Lepas tu gak di tengok bola semua. Pandai main bola. Tu baru panggil orang minat bola. Bos takat royak saja, main tak pandai, tengok tak rajin. Tak tahu perkembangan. Dia kata sedap bola malam. Siapa dia lawan? Tak tahu siapa dia lawan. Lah, kata minat bola. Oh, minat. Cuma tak tahu je. Iman lagu tu lah. Orang kata beriman. Kita orang Islam. Tak ada pembuktian. Maya dok, puasa dok. Tidak memadai. Mesti ada apa dia? Mesti ada susulan oleh perlaksanaan dari amalan-amalan anggota badan. Di sinilah letaknya peranan definisi iman dalam mencantumkan antara akidah dan juga amalan. Akidah dan amalan dimaksud, akidah tidak sempurna kecuali mesti dibuktikan dengan amalan. Tu nak sebut. Akidah itu tidak sempurna kecuali mesti dibuktikan dengan amalan. Kenyataan ini juga menjadi hujjah menolak pendapat golongan-golongan selain dari golongan ahli sunnah wal jamaah yang mengeluarkan atau mengasingkan amalan anggota badan dari definisi iman yang sahih, seperti mana yang akan diterangkan dengan lebih lanjut dalam bab 2.4.3 nanti. Dan ingat, dalam 2.4.3 kita akan belajar bagaimana ada satu golongan yang mengasingkan di antara akidah dia dengan amalan. 2.4.3 ni ada pada muka surat yang ke-49. Ni perbincangan yang menarik juga ni. Martabat dalam agama Islam. Agama Islam boleh dibahagikan kepada 3 peringkat: Islam, iman dan ihsan. Kita biasa dengar dah. Pada zahirnya, apabila seorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia dianggap telah berpegang dengan agama Islam dan digelar sebagai Muslim. Ngucap je Islam. Hak tu dipanggil masuk Islam, tak masuk iman. Okay. Masuk Islam dah tu. Erti yang ngucap dah. Maya dah lagi. Masuk Islam. Masuk Islam ni kan dah? Ngucap. Bukan jawi. Ni kita gaduh nak suruh jawi. Okay. Betul ke apa mau masuk Islam? Betul lah. Ingat kena kerak. Tak ada bersatu. Ayah, potong lah. Kata, lah, kena potong lah. Tak jadi. Mana tak jadi. Ngucap masuk Islam. Ngucap tu Muslim. Apabila bertambah keyakinannya dengan rukun iman yang 6 dan beramal dengan amalan yang dianjurkan oleh Islam, maka ia naik ke peringkat iman serta digelar sebagai mukmin. Muslim, dia pun bertambah, ia belajar beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, hari kiamat, qada qadar, maka dia digelar sebagai mukmin. Apabila sempurna iman seorang mukmin hingga sampai kepada kemuncak keimanan, maka ia telah mencapai peringkat ihsan, digelar sebagai muhsin. Dan orang yang ada ihsan dipanggil muhsin. Tu peringkat yang paling tinggi. Islam ngucap, dia pun semaya, dia pun puasa, belajar. Dia buatlah. Dia buat, dia panggil mukmin. Mukmin lah muka dia semaya kan. Dia puasa. Tapi semaya dia apa lagu tu lah. Semaya dia panggil asabua. Semaya asabua. Asal semaya sah. Okay. Cepat kita kata. Asal semaya. Puasa, asal puasa je. Tak makan, tak minum je lah. Puasa dia. Sedekah bui.
duit soyok. Munjuk ke buai duit soyok pun. Cik tu kahak lain, cik duit ni soyok. Oh milih. Munjuk ke buai muju. Banyak kacek. Duit tu sebelah ya ada. Mana? Nah. Ya wi sangat sebelah ya. Sebelah tak ada nak beli tak boleh tukar cik. Oh banyak kacek. Dia duit 5 rial ni kalau sebelah 2,5. Ya ajar kau itu. Oh mujuk kita betul dia panggil mukmin lah. Dah tak sampai tahap yang paling sempurna. Hak sempurna dipanggil muhsin, semaya dia comel, puasa dia comel, buat apa-apa dia comel, sempurna molek. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita belajar tu kan. Tu muhsin, sembah Allah seolah-olah mu nampak tu hidup congok depan. Kalau mu tak nampak, memang kita takkan nampak. Dah. Fa innahu yaraka, mu kena ingat tu hidup kelih mu sokmo. Tu hidup duk kelih. Kita ni gapo-gapo kalau orang perhati ke, serah tak betul lalu telekung, tak betul. Kan? Betul tak? Asal kita duk makan biasa je. Tiba-tiba ada jejaka duk tengok. Sudahlah, gelisah. Betul tempat duduk, ke betul telekung. Ke mana? Ya ada dah tu, ya ada serah macam gayung, tudung. Tu baru orang tengok. Ke makan puaka, suak selu-selu. Kunyah pun selu tak bunyi, mau tidak kokang, wah. Gok minum air. Kalau makan sore, kan? Makan sore di rumah. Tu tahu. Kucing tengok pun ngeling. Tu aku. Mana? Pergi makan majlis makan di raja. Sudah. Oh. Sikit makan. Sekejap dah. Assalamualaikum. Ya, Bi. Ha. Anak tiba juga. Pukul 12 di Datuk Mata. Okey. InsyaAllah. Cikgu Ming. Aidin. Kalau support Cikgu Ming siapa Kubekia bepa, Cikgu Pa. Setiap kawasan saya ada. Tak. Okey. Bagi pi masuk. Okey, soal. Jika dihalusi pembahagian martabat di atas, maka kita dapati bahawa definisi iman itu sebenarnya dengan tidak secara langsung telah merangkumi definisi Islam dan ihsan menurut tingkatan amalan seorang mukmin. Iman itu naik dan turun, iaitu bertambah dan berkurang menurut amalan seorang mukmin. Duk tengah dia mukmin. Kalau naik ia jadi muhsin, turun ia jadi muslim. Indikator kalau dia panggil indikator. Ad-din agama ni iman duk tengah, digelar mukmin. Kalau derajat dia iman dia naik dipanggil muhsin, dia turun dipanggil muslim. Ada rajah 2A. Rajah 2B pun lebih kurang sama, nak pilih mana ambil. Perlu juga dijelaskan di sini bahawa dalil kepada pembahagian di atas berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya bukan saya saja ni. Ni hebat kitab kita ni, tua kitab kita Syekh Ismail Omar ni, setiap dakwaan ada dah dalil. Setiap dakwaan ada dalil. Baik. Hak dia kata gitu tu ada dalil ke ada? Ada, dia kata. Imam Bukhari dan Muslim berkenaan kisah seorang lelaki yang datang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan Islam, iman, ihsan. Hadis Jibril tersebut tadi. Dan tanda kiamat, akhirnya Rasulullah memberitahu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahawa hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya orang itu adalah Jibril alaihi salam yang datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Dia mula-mula tanya Islam, tanya iman, tanya ihsan. Maka Nabi kata,
yu'allimukum dinakum. Mari nak ajak agamamu. 2.3 definisi Islam. Islam dalam bahasa Arab bermaksud patuh, taat dan menyerah diri. Syarak pula, bahasalah dari bahasa tadi, patuh boleh, taat boleh, menyerah diri boleh. Syarak menyerah diri dan patuh terhadap segala suruhan Allah serta taat setia kepadanya tanpa sebarang pengingkaran dan merangkumi kesucian dari syirik dan beristiqamah, iaitu berpegang teguh kepada tauhid. Panjang sikit dari segi syaraknya. Kalau bahasa sim lam alif dah, apa dia maksud dia? Maksud dia ialah patuh, taat dan menyerah diri. Syarak lughatan, istilahan pula bermaksud serah diri dan patuh terhadap dia semua suruhan Allah serta taat setia kepadanya tanpa sebarang pengingkaran. Kalau taat, patuh dah, ada benda yang ingkar, maka tidak layak dipanggil Islam lagi. Dah, tanpa pengingkaran dan merangkumi kesucian dari syirik. Tak ada syirik sikit pun. Kalau ada syirik, tidak Islam dah, tak layak dipanggil Islam. Baik, seorang itu dikatakan telah masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah serta beramal dengan tuntutan atau makna kedua kalimah syahadah ini. Atau makna kedua kalimah syahadah ini. Itu hadis yang panjang. Seorang Arab Badui duduk buah dengan Nabi. Mekah lah. Hadis tu tak ingat lupa. Bila dia tanya Nabi, Nabi kata, aku ni Rasulullah. Aku bagi ajar untuk menyembah Allah dan tidak mensyirikkan dengan sesuatu. Maka dia kata, hadza amrun yukrihuhul muluk. Inilah perkara yang pemerintah tidak suka. Mung ni wahai Muhammad bawa satu benda. Mung bawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, benda ni pemerintah ni tak suka. Arab Badui ni dia sebut begitu. Padahal dia bawa kenal ayah Nabi, dia bawa kenal la ilaha illallah. Tapi kerana dia ni faham makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Penafian la ilah, kemudian isbat illallah, benda cukup besar. Kalau Nabi bagi ajar ilahun huwa Allah, lain. Lain. Ilahun huwa Allah, Tuhan itu ialah Allah, lain. Ia tidak seberat la ilaha illallah. Bila menafikan tidak ada Tuhan langsung kecuali Allah, satu tuntutan yang cukup berat. Kalau ayat ilahun huwa Allah, Tuhan itu Allah, kadang-kadang orang boleh terima lagi. Tuhan lain juga, Tuhan juga. Hak Cina duk sembah tu Tuhan juga, hak India duk sembah Tuhan juga. Ni bila menafikan Tuhan-Tuhan yang lain, hak orang duk sembah semua tu bukan Tuhan belaka, karut batai kayu je, batu je. Tuhan sebenar ialah Allah. Arab Badui ni faham Muhammad Mun ni bawa satu ajaran yang dibenci oleh para pemerintah. Allahu Akbar. Tapi kita kan tak faham ni kak. Ngatik beribu kali lagu tu. Ngatik orang makan cendol gitu je lah. Tahu mana? Jadi oi, cendol alah, moyo. 100 sudah lah. Tahu mana? Nasi Arab. Dia ni pun tahu sobeh. Semangat. Rukun Islam, setiap binaan mestilah didirikan atas asas yang kukuh. Oleh itu Islam didirikan atas rukun yang 5. Rukun ini boleh dibagikan seperti berikut. Rukun Islam yang 5 tengok dia bagi. Ada rukun qauli, rukun perkataan. Ada rukun fi'li, perbuatan. Rukun qauli ni saja, syahadah la ilaha illallah.
Rukun amali ni pula, rukun fi'li ni, amali fi'li ni ada 3. Ada badani, ada mali, ada badani dengan mali. Ada perbuatan yang berbentuk badan saja, iaitu semaya dengan puasa. Ada mali, ada perbuatan yang melibatkan harta, iaitu zakat. Ada perbuatan yang melibatkan badan dan juga harta, iaitu haji. Badani, semaya, puasa, badan kita. Tak habis piti semaya ni. Puasa tak habis piti. Tapi hak pelik boleh puasa lah parut piti. Perasan kau tak? Sepatut dengan tak makan ni, perbelanjaan bulan Ramadan ni kita boleh cut sampai separuh. Dah tengah hari tak makan, cut lepas cut, potong. Perbelanjaan Ramadan ni kita boleh potong sampai separuh sebab kita tidak makan. Allahu Akbar. Tapi bila kita buat checklist balik, perbelanjaan bulan Ramadan rupa-rupanya lebih banyak daripada hak tidak Ramadan. Kenapa jadi gitu? Allah. Ni kali tamu abang dengan jawapan yang cukup meruntun jiwa. Amo sebut perbelanjaan dapur tadi, bukan keseluruhan perbelanjaan dapur. Kalau kita buat perbelanjaan kita dapur ni, 400 yang sebulan contoh, 300 yang sebulan. Mari bulan puasa perbelanjaan dapur yang 500. Hak sedekah tu sedekah dah. Bunyal Islam ala khamsin, waktu kita baca dah. InsyaAllah kita sambung lagi pada 2.4 Al-Iman. 2.4 Islam selesai dah. Al-Iman, rukun iman. Dia akan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada minggu hadapan.